Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alikum wa sahabatul qarabati wat tabi'in wa tamit tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى روح المرحوم أبي وإلى روح المرحوم أمي وأصولهما وفروعهما ومن ينتسب إليهما أجمعين شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan kehendaknya, qudrahnya dan juga inayahnya, bantuannya diberikan kita kekuatan untuk kita dapat bersama-sama hadir ke surau An-Nur Taman Sri Tanjung Semenyih ini, dapat kita sama-sama mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan kita susuli pula dengan kuliah maghrib pengajian tafsir Al-Quran kitab Tafsir Al-Munir juzuk 3 surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran Karim. Dan masih lagi kita membicarakan ayat yang ke-272, 273 dan 274, golongan yang berhak menerima sedekah. Jadi kita baca dua ayatnya, muka surat 82, 83 tu ayat dan maknanya. Kemudian kita akan sambung muka surat 86, tafsir dan ulasan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
التعفف تعرفهم بسيماهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Tidaklah engkau diwajibkan wahai Muhammad menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka sebagai orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta-minta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan, yakni mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang secara sulit atau terbuka, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Itu ayat dan juga maknanya. Jadi kita sambung pada muka surat 86, tafsir dan ulasan. Bukanlah menjadi tanggungjawab anda atau tidak wajib bagi anda, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengheret manusia kepada hidayah Islam secara paksaan. Tugas anda
hanya menyampai dan membimbing manusia kepada agama sahaja. Anda hendaklah memberi khabar gembira mengenai syurga dan mengancam dengan neraka terhadap orang yang derhaka. Jadi Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tugas dia menyampaikan, dan tidak ada daya upaya untuk memaksa mereka yang disampaikan dengan Islam itu untuk ikut apa yang telah disampaikan. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Itu ayat dicontoh lagi lah. Sebenarnya engkau hanya seorang pemberi peringatan dan engkau tidak ada daya kuasa, tidak ada daya upaya, tidak ada kuasa untuk memaksa mereka untuk mengikut apa yang disampaikan. Ini menunjukkan bahawasanya taufik hidayah ini milik Allah, milik Allah. Manakala soal untuk menentukan hidayah kepada manusia dengan arti kata memberi taufik kepada kebaikan, kebahagiaan dan beroleh petunjuk menerima Islam, pula terserah kepada Allah, yakni dengan menggunakan daya fikir yang ada pada diri. Maknanya Allah Ta'ala benar, taufik hidayah milik Allah, tetapi usaha ke arah itu, ke arah untuk mendapat taufik hidayah itu perlu dilaksanakan, perlu diusahakan. Jangan kita berserah diri saja, biarlah macam mana pun, dah milik Allah, tak boleh. Macam tu juga kita masuk surga adalah kerana amalan kita ke ataupun dengan rahmat Allah? Dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita tak beramal, kita tak taat pada Allah, kita tidak melakukan apa yang disuruh, kemudian kita meninggalkan pula apa yang dilarang, apakah kita boleh mendapat rahmat Allah? Tu kena jelas kat situ. Maka kitalah kena usaha untuk mengetuk rahmat Allah, untuk mengundang rahmat Allah, supaya dengan keadaan itu kita selamat. Kita selamat. Apa yang telah Allah Ta'ala suruh, kita buat. Apa yang telah Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Begitu juga apa yang telah Rasulullah SAW suruh, kita buat. Apa yang telah Rasulullah SAW larang, kita tinggalkan. Bukan apa yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Itu kaedah tak betul. Itu kaedah yang bid'ah. Apa yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Itu kaedah bid'ah nama dia. Kita faham tu. Apa yang Nabi larang, itu kita tak boleh buat. Apa yang Nabi tak buat, tidak semesti kita tak boleh buat. Gitu. Allah SWT telah menjelaskan segala persoalan dan dalil yang memandu kepada agama yang benar. Allah telah menjelaskan segala persoalan dan dalil yang memandu kepada agama yang benar. Oleh yang demikian, hendaklah anda menyuruh bersedekah kepada sesiapa saja yang meminta tanpa mengira apa sekalipun agamanya. Mana fokus kat sini, kita nak bersedekah ni, secara amnya boleh kepada orang yang bukan Islam. Dia nak masuk Islam, tak masuk Islam, itu bukan kerja kita. Tetapi dengan kebaikan kita bersedekah kepada mereka itu, insya-Allah akan mengetuk pintu hidayah untuk mereka menerima Islam. Sebab dah banyak dah kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala tunjukkan dengan bersedekah ini, maka mengundang memanggil pertolongan daripada Allah, hidayah daripada Allah. Orang yang berzina, dia dengan dapat sedekah itu, dia berhenti daripada berzina. Orang yang kaya, bakhil, kedekut, tak nak keluar zakat dan sebagainya, dengan menerima sedekah, dia insaf,
lalu dia pula yang memberi sedekah. Begitu juga pencuri yang menerima sedekah, akhirnya mereka bertaubat pada Allah, berhenti daripada mencuri. Itu dia punya contohlah apa kelebihan bersedekah itu. Itu ada kisahnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bersedekah itu, orang yang kafir dia boleh jadi Islam, masuk Islam dengan bersedekah. Jadi maknanya besar manfaat bersedekah ni boleh juga mengampunkan sebahagian daripada dosa kita. Bersedekah itu boleh mengampunkan sebahagian daripada dosa kita. Kita banyak dosa, maka banyakkanlah bersedekah. Begitu juga dengan bersedekah, dia boleh menyembuhkan penyakit kita. Dengan bersedekah, dia boleh menyembuhkan. Dengan menyembuhkan tu Allah Ta'ala, tapi mengundang kepada Allah Ta'ala sembuh kita tu maknanya dengan kita bersedekah tu. Itu usahanya lah usahanya. Tapi kalau dari segi fakta ni macam mana pula boleh sembuh ni tu kuasa Allah Ta'ala kan. Yang memberi penyakit ni siapa? Yang memberi sakit ni siapa? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang memberhentikan hujan siapa? Allah. Tu sebab orang yang celik mata hati dia tu, dia tak ada lain, Allah je. Hati dia tu Allah. Nampak je tak ada ingatan dia. Tak ada lain, Allah Allah Manfaat ganjaran sedekah dan menyumbang harta jalan Allah akan kembali kepada diri anda sendiri. Tiada orang selain anda yang mendapat manfaat darinya di dunia dan akhirat. Jadi apa yang kita buat, manfaatnya datang dari kita. Dalam bentuk kebaikan. Begitu juga kalau kita buat dalam bentuk keburukan, kejahatan, mudaratnya kepada kita juga. Pada Allah Ta'ala tak ada efek pun. Kita sedekah beria berbenar pun tidaklah menambah kemuliaan Allah. Kita baik sangat macam mana pun tidaklah mengurang kesempurnaan Allah. Dia kembali pada kita. Kembali pada kita. Maka kita nak bagus, berbuatlah kebaikan, menyumbanglah dengan seikhlas hati. Kalau tidak, kita jugalah nanti yang akan rugi. Boleh. Boleh. Bersedekah ni benda yang baik Ustaz. Tapi ada satu kumpulan tu minta sedekahkan, dia hadkan berapa dia nak minta lah. Dana tu macam kantor minta maaf ya. Surau ni. Saya memerlukan 1 juta katakan. Satu orang kena bagi 200. Tak boleh lah cakap dia Ustaz. Kalau orang tu tak ada, dia tinggi nak bagi, tak kisahlah berapa dia bagi. Tapi lah dia nak 200. Yalah. Jadi orang nak bagi dah semua salah. Okey. Macam mana tuan-tuan? Dia pergi hadkan pula. Kita memerlukan kos 1 juta untuk membesarkan surau ni. Jadi satu orang naklah menderma sebanyak RM200. Kalau kurang pada tu tak boleh Ustaz. Bagus juga soalan ni. Betul lah tu. Kita menderma, kita bersedekah, kita menyumbang mengikut kemampuan diri kita masing-masing. Namun kita kena perlu jelas kat sini. Namun kita ada pengurusan, kita ada pentadbiran, kita ada pemantauan, kita ada penyeliaan. Contohlah, Pak Mai biasa sekolah kanak kan. Kita ada apa kat sekolah? PIBG. Apa dia PIBG? Persatuan Ibu Bapa dan Guru kan. Dia kata sumbangan PIBG. Dia kata sumbangan. Betul tak? Sumbangan. Tapi 3 kata RM50. Kadang-kadang kita fikir kata sumbangan tapi 3 kata RM50 kan. Jadi
penetapan begitu telah diputuskan dalam mesyuarat kan. Maka pihak-pihak yang apa di bawah pentadbirannya, jemaah, penduduk dan sebagainya, dia kena akur lah kan. Habis dia nak sumbang ni macam mana? Sumbang lah, tak ada masalah kan. Sumbang dia nak sumbang. Cuma tak cukup je lah, itu je lah. Yang diperlukan RM200, dia mampu RM50, sumbang RM50. Tetapi kalau macam PIBG tadi, RM350, tak cukup, CJ anak nanti kena tahan. Sebab nanti tak adil. Itu yang bila dah diorganiskan lah, nak ceritanya. Bila diorganiskan, kita kena faham yang diorganiskan dengan yang umum ni dan sebagainya. Kita kena tengok kat situ pula, kena bijak kat situ. Ada yang diorganisasikan macam tadilah PIBG tadi. Jadi kita kena, nak tak nak kita kena akur kan. Kalau tak adil pada orang, kita tak boleh, kita bagi sikit tapi orang anak dapat benda yang sama kan. Kalau maknanya ada, ini contoh kalau ada makna kursus, ada bengkel kan, orang bayar RM350, kita bayar RM50, tapi anak kita dapat juga macam mana orang yang bayar penuh tu. Jadi tak best lah. Tu contoh kan. Jadi sebenarnya tidak timbul maknanya rasa tak puas hati, tetapi melihat kepada apa yang telah diputuskan tu. Tu kena faham kat situ. Kita kena faham dari segi situasi dia, bi'ah dia, dia punya suasana dia. Hukumnya begitu, hukumnya begitu kan. Memang pada asas dia, ikutlah aku berapa aku nak bagi sumbangan kan. Sebab kemampuan aku kat situ je. Betul. Tapi bila dah diorganisasikan, dimesyuaratkan, dimanagkan dan sebagainya, diputuskan, memang kita jangkakan kalau setakat RM200 ni masih lagi boleh mampu sebenarnya. Gitu kan. Cuma nak tak nak je lah bagi. Gitulah kan. Wallahu a'lam. Boleh tanyalah ustaz lain lagi. Kita lihat kepada situ. Tu kena mesyuarat lah. Kita tak boleh lah namakan sumbangan, kita kena namakan yuran. Tu pula lah kan. Tapi nak ceritanya, amalannya yang kita di Malaysia ni lah, biasanya memanglah daripada ustaz lahir dulu, belum lahir lagi memang PIBG kata sumbangan. Tu contoh kan. Kita pun kat dalam surau pun gitu juga kan, sumbangan kan. Begitu juga wakaf-wakaf tu, dia dah siapkan dah setkan dah. RM10, RM20, satu kaki persegi RM50 kan. Sebab apa? Dia melihat kepada target-target yang telah mereka putuskan. Kalau tak buat begitu, kemungkinan besar tak tercapai hasrat tersebut untuk membina masjid, nak bina macam-macam lah. Tu kita kena lihat kat situ. Tapi sebenarnya kalau orang nak menderma, dia tak kira kan. Dia akan usahakan. Kalau nak menderma lah juga kan. Jadi itulah keadaan dia. Wallahu a'lam lah ya. Jawapan ustaz gitulah Ada manfaat dia. Adapun di dunia, harta anda akan terpelihara, kekayaan dipertahankan dan terselamat dari perbuatan balas dendam yang dilakukan oleh fakir seperti merompak, merampas dan mencuri. Itu manfaatkan dunia lah bila kita amalkan bersedekah, menginfakkan harta benda, terselamatlah diri kita, harta kita, anak-anak keluarga kita. Kemudian justru orang yang lapar akan mengharuskan segala-galanya untuk dirinya. Sebab bila orang susah kan, bila orang susah dia tak fikir lah. Dulu ada satu kes kan, anak dia dah beberapa hari tak menyusu tu kan, dia curi. Akhirnya dia curi susu kan, susu tepung macam Des Lady ke Nespresso ke apa kan, Domek ke macam tu lah, dia curi kan, yang hanya berharga lebih kurang bawah RM20 dah. Anak dia dah 2, 3, 4, 5 hari tak menyusu kan, dia terpaksa dan dia putuskan masa tu katanya denda, penjara 6 bulan kan. Dia sebenarnya itulah keadaan sepatutnya kena tolong kan. Tapi itulah keadaan dia. Orang yang berjuta-juta tu macam terlepas pula
Solat duit berjuta-juta, contohlah kan, aku ada lah kalau ada lah. Itu keadaan dia lah. Okey, manakala ganjaran untuk anda di akhirat ialah surga dan penghapusan sebahagian kejahatan dan dosa. Itu kebaikan bila bersedekah ni dunia akhirat. Dunia akhirat. Tu kena berjaya, maknanya kena ambil dua-dua ni lah. Kan? Bersedekah lah. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Dunia selamat diri kita, selamat harta kita, selamat keluarga kita. Kemudian di akhirat Allah Ta'ala bagi surga dan dihindarkan pada neraka dan dihapuskan sebahagian dosa kejahatan. Infak tidak harus dilakukan melainkan untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Niat kena jaga. Niat memang kena jaga sungguh-sungguh. Innamal a'malu bin niyyat. Sungguhnya perbuatan itu dimulakan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan niat itu mengikut apa yang dikerjakan. Kita bersedekah lillahi ta'ala, demi keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk kemaslahatan dunia atau keredaan syaitan. Bukan untuk cari kepentingan. Ada orang dia bersedekah sebab nak ada kepentingan dia kat situ. Dia nak jawatan contohnya, nak dapat fungsi surah. Contoh ni contoh, bukan kat sini. Dia banyak infak, maka orang kata dia ni layak ni untuk jadi pengisi surah. Tak, dia infak lillahi ta'ala. Ada orang infak sebab dia nak bangga diri dia, digelar sebagai dermawan, kan? Baguslah dia tu. Tapi nak infak bukan kerana untuk masyhur, untuk dikenal orang, dipopularkan, dan bukan untuk dapat keredaan syaitan lah. Syaitan memanglah kerja dia, dia licik, kan? Kau derma lah banyak-banyak, kan? Nanti orang akan kenal kau, orang akan macam-macam lah, disanjung, popular, kau dapat jawatan. Itu kerja-kerja syaitan lah. Dia nak menghancurkan kita. Oleh sebab itu tiada perbezaan antara orang-orang fakir dari mana-mana agama sekalipun. Mana kalau nak bagi, tak ada masalah. Sedekah, kena faham ni, sedekah. Sedekah sunat ni. Boleh kepada orang bukan Islam. Tidak perlu mengungkit-ungkit dan menyakiti atau riak dan bermegah-megah. Tak perlu nak sebut-sebut dah. Bila dah sedekah tu, terus hilangkan ingatan. Seolah-olah tak pernah sedekah. Macam tu nak. Seolah-olah tak pernah bersedekah. Kemudian jangan menyakiti, kan? Biar orang yang kita bantu tu jangan kita sakiti hati perut dia, cekik dia, kan? Engkau ni tak kata ke diri kau ni. Orang sebut pula, kan? Kalau tak ingat ke aku, kan? Padahal orang tu tak sengaja pun tak beri salam, kan? Tak perasan, kan? Terus dia ukit dah, sebut dah benda-benda yang menyakitkan hati pada orang tu. Orang tu tak perasan, kan? Tu. Ataupun riak, kan? Nak menunjuk, ataupun berbegah-begah, jadi hilangkan benda-benda itu daripada diri kita bila nak bersedekah. Tujuan anda berbelanja dan menyumbang adalah untuk berbuat baik dan hanya kerana Allah semata-mata, bukan mengharapkan pujian atau balasan duniawi. Tu. Lillahi ta'ala. Berbuatlah seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Allah Ta'ala bagi kat dia tu. Itu ayat tu diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar tu, kan? Dia tak ada cari lain bersedekah itu melainkan keredaan Allah. Illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan pasti dia akan puas hati apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, kan? Memang pun sabda Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas
dalam hadis sahih, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa ujirta biha hatta ma taj'aluha fi imra'atika. Maksudnya, engkau tidak akan melakukan infak demi kerana Allah Ta'ala, melainkan engkau akan mendapat ganjarannya hingga kan apa yang engkau suapkan ke dalam mulut isteri kamu. Nampak tak? Engkau tidak akan melakukan infak demi kerana Allah Ta'ala, melainkan engkau akan mendapat ganjarannya hingga kan apa yang engkau suapkan ke dalam mulut isteri kamu. Maknanya apa yang kita belanjakan dari harta yang kita ada untuk kegunaan rumah tangga kita, maka semuanya merupakan infak yang ada ganjarannya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada sang suami. Bukan maknanya suap tu baru ni, tidak. Jangan salah faham. Tu dengan hadis ni kena berbicara dengan hadis tu. Oh, mana suap ke mulut isteri? Suap bukan maksud tu gitu. Mana apa yang kita belanjalah, beli ayam, beli apa beras, bawang, semua segala-gala tu kan. Isteri pun masak, makan, anak dan sebagainya. Itu adalah infak yang ada ganjarannya di sisi Allah, diberikan kepada sang suami. Itu sebab untung kita menjadi orang Islam. Diberikan maknanya rezeki bersyukur, diberikan musibah bersabar. Semuanya ada manfaat, ada pahala. Tu tapi nak bina kekuatan iman tu bukan benda yang senang lah. Tu kena mengaji, apa-apa hal pun kena mengaji, kemudian beramal, kemudian fahamlah, mengaji faham dulu, lepas faham beramal, kemudian sebarkan untuk perkongsian bersama, Kemudian Allah Ta'ala menegaskan frasa pada firman-Nya bermaksud, dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan di jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Frasa ini diiringi dengan dua pengukuhan. Pertama firman Allah Ta'ala bermaksud, dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, yakni diberi ganjaran kepada anda dengan sempurna tanpa pengurangan di akhirat kelak. Dengan Allah Ta'ala tu susah risau dari segi imbuhan dia, imbalan dia, ganjaran dia, jangan risau. Kalau kita gajilah, senang kan? Gajilah, jangan risau dari segi gaji. Bila kita bekerja untuk Allah Ta'ala, kan? Buat sikit pahala besar Allah bagi. Semayang sunat, sebelum semayang pada subuh tu kan, sisi alam Allah bagi. Sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, berapa banyak Allah Ta'ala bagi. Padahal bukan susah kan sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Selawat ke Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Sekali. Berapa kali Allah salah sebab kepada kita pula? 10 kali. Dalam hadis lain, 10 kali. Dahlah 10 kali Allah selawatkan, 10 kali dapat pahala, 10 kali pula dihapuskan dosa, 10 dosa dihapuskan, 10 darjat ditinggikan. Buat sekali je. Tapi masalah kita, tak nak buat. Itu masalah kita. Dah ada dah. Allah Ta'ala jamin. Tapi kita lah. Jadi kita sama-sama berubah lah. Bak dunia benar kita buat. Tu. Bak yang kita nak bawa ni, kita tak berapa beria kan. Tu masalah tu. Kedua, firman-Nya bermaksud, dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. Maknanya Allah tidak sesekali menghampakan anda dan tidak menyusutkan sedikit pun ganjaran tersebut. Menyusutkan ganjaran adalah suatu kezaliman. Allah Ta'ala beri lebih daripada apa yang kita sangkakan. Allah Ta'ala beri, tapi kita kenalah pula buat bersungguh-sungguh.
Ya. Niat kena jaga. Ikhlas kena ada, kan? Ya. Ini sebagaimana firman Allah SWT, auzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqal habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Bermaksud maka tidak ada siapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Surah Al-Anbiya ayat 47. Semua ini menunjukkan bahawa infak adalah untuk golongan fakir secara umum, yang beragama Islam dan juga yang bukan beragama Islam. Maknanya boleh. Infak ni boleh, sedekah ni boleh, sedekah sunat ni boleh kepada fakir yang beragama Islam dan bukan yang beragama Islam. Ini sebagaimana firman Allah SWT, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bermaksud mereka juga memberi makan dengan kerelaan hatinya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Tekad mereka, tekad ni azam lah, ya. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak mengharapkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Tu mana lillahi ta'ala, ya. Tu sebab tuan-tuan, ustaz lah, ya, doa pada Allah Ta'ala nak kita ni hidup, kan, hidup melalui kesusahan, kan. Mohon pada Allah, kan, siapa-siapa yang beri aku makan, kan, daripada aku kecil dulu, ya, kita pun banyak ke tempat-tempat rumah orang, kan. Balik sekolah tu singgah rumah, singgah makan nasi, tak pun minum air pahit je, kan. Ya. Minum air pahit yang ni tu, aus, kan, berjalan pergi sekolah je lah kaki, bukan macam sekarang ni naik van, kan. Anak naik van, dulu jalan kaki tu, sekolah pula bukan dekat-dekat, kan. Ya. Singgah orang tu air pahit lah belasah. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, siapa-siapa yang beri aku makan, beri aku minum ni, kau berilah balasan baik kepada mereka di akhirat kelak, ya, supaya selamat mereka itu, daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan pun begitu jugalah, sebab masing-masing ada sejarah masing-masing, sejarah hidup masing-masing. Orang tahanan dalam negeri Islam biasanya adalah orang musyrik. Allah Ta'ala juga berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Surah Al-Mumtahinah ayat 8. Maknanya boleh kita berbuat baik kepada mereka yang ditahan itulah. Ada satu kisah, maksud dah. Lemah.
hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ingat tak cerita tu apa? Wartawan ke apa yang dia kena tahan dekat negara mana tu? Lepas tu dia balik ke negara dia balik rupanya dalam keadaan dia dah Islam. Perancis je. Saya dah lupa pula. Itali. Ada dia wartawan ke dia kena tahan. Rupanya masa dia ditahan tu dia dilayan dengan begitu baik. Sangkaan dia meleset sama sekali. Diingatkan maknanya dia akan di apa-apakan lah kan, diseksa dan sebagainya. Rupanya tidak. Mereka melayan mereka dengan baik. Dia beri makan. Kemudian akhirnya dia melihat bagaimana kehidupan orang Islam tu. Akhirnya tertarik hati dia masuk Islam. Kemudian dia dijemput oleh presiden dia. Negara mana? Perancis ke mana? Saya dah lupa pula. Tapi ada tu dulu. Dan terperanjat dia punya presiden. Dia dah masuk Islam. Itu contohlah bila kita berlaku baik kepada tawanan. Wallahu a'lam lah. Tapi itulah yang Allah Ta'ala telah beri jaminan dan tunjukkan kepada kita. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu kita punya kuliah. Kalau Ustaz sama lagi kena panjang pula kan. Jadi kita sambung kat situ, kita bertemulah pula di lain masa nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fi qaumin fitnatan fatawfawna ghairu maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk hubba amalin yuqarribu ila hubbik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.